Salam dan selamat datang ke acara liturgi tanpa perjamuan kudus. Tuhan beserta kamu, semua. Allah yang Maha Kuasa, hati manusia terbentang di hadapanmu. Semua keinginan diketahuimu dan tiada rahsia tersembunyi darimu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa, menjadi pembela kita di surga dan membawa kita ke kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam fikiran, pertuturan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami meminta kepada-Mu Tuhan yang Maha Pengasih, mengurniakan kepada setiap anak-Mu yang percaya kepada keselamatan dan pengampunan, supaya mereka disucikan daripada semua dosa mereka dan dapat melayani Engkau dengan kerendahan hati oleh Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Syurga, Allah Maha Kuasa dan Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sahajalah yang Maha Esa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pembacaan Injil. Bacaan Injil diambil daripada Markus 13 ayat 24 sampai 37. Mulia kepada Kristus, Juru Selamat kita. Pada masa itu, selepas kesengsaraan, matahari akan dikelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang.
Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Setelah itu dia akan menghantar para malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin, dari hujung bumi ke hujung langit. Sekarang kajilah ibarat daripada pokok ara. Apabila dahan-dahannya sudah melembut dan mula bertunas, kamu tahu musim panas hampir tiba. Begitulah juga kamu. Apabila kamu melihat perkara-perkara ini, ketahuilah kamu bahawa waktunya hampir tiba. Sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan zaman ini tidak akan luput sebelum segalanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Tetapi tentang hari atau waktunya, tiada siapa yang tahu, baik para malaikat di syurga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Berhati-hatilah, berjaga dan berdoa, kerana kamu tidak tahu bila saatnya. Umpama seorang yang berpergian, dia meninggalkan rumahnya dan memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya, setiap orang dengan tugasnya, serta memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Oleh itu, berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu bila tuan rumah akan pulang, pada waktu petang atau tengah malam, ketika ayam berkokok, atau pada waktu pagi. Takut kalau dia datang tiba-tiba dan mendapatimu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua, berjagalah. Inilah Injil Kristus. Pujilah Kristus, Tuhan kita. Shalom dan selamat tengah hari kepada semua yang berada di gereja dan juga yang mengikuti siaran ini melalui Facebook dan YouTube. Hari ini ialah Ahad pertama dalam Advent. Saya akan berkongsi topik bersiap sedialah, dia datang kembali. Sebelum ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kudus namamu, Yesus Kristus anak tunggal Bapa yang diutuskan kepada kami, beserta kami pada hari ini melalui Roh Kudus-Mu dan bekerja dalam hidup kami. Ini agar firman-Mu yang kami dengar dan terima pada hari ini adalah firman yang Kau bercakap kepada kami. Bantulah kami, Bapa kami, doronglah kami agar kami terus bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus untuk kali keduanya. Amin. Saudari dan saudara dalam Kristus, kurang lebih 3 minggu lagi dari sekarang kita akan menyambut hari Krismas ataupun hari Natal. Sambutan tahun ini agak amat berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Pada suatu ketika dalam hidup ini, ketika muda-mudi seperti zaman saya dahulu, sudah sibuk masa ini pergi ke pasar mencari kad ucapan hari Krismas. Sekolah pun sudah bercuti pada masa itu. Dan suasana riang, sambutan hari Natal ataupun hari Krismas sudah pun amat terasa. Lagu-lagu Krismas kedengaran di radio. Belum ada lagu-lagu Krismas di pasaraya pada masa itu. Pasaraya hanya ada beberapa buah sahaja. Pada musim itu, orang keluar dari rumah membeli belah untuk pakaian baru dan apa tidaknya. Keluarga yang jauh pula sudah pulang bercuti ke kampung halaman.
Yang lain pula sibuk mencari durian di kampung. Musim durian selalunya pada hujung tahun. Inilah masanya untuk menambah rezeki. Di gereja pula orang-orang sibuk berlatih untuk menyambut hari Krismas. Mungkin ada yang sudah mula keluar caroling. Ini semuanya membawa suatu suasana keriangan yang kini hanya tinggal nostalgia, tinggal kenangan. Zaman sudah berubah, manusia sudah berubah, keadaan sudah berubah. Ini pula datang tahun 2020. Semuanya sudah berubah. Tidak ada lagi kad ucapan Hari Krismas. Tidak ada lagi membeli belah seperti dahulu. Tidak ada lagi lagu-lagu Krismas kedengaran di radio seperti tahun sebelum 90-an dan sebelumnya. Mungkin tahun ini caroling dari rumah ke rumah pun dihadkan. Harap-harap nanti pada 24 dan 25 Disember kita akan dapat datang ke gereja untuk bersama-sama menyambut Hari Krismas di gereja dengan saudari dan saudara seiman. Didoakan agar ianya begitu sehendaknya. Kalau tidak, kita akan hanya mampu menyampaikan salaman menerusi Facebook, WhatsApp, ataupun apa jua media sosial yang kita ada. Tidak ada lagi kunjung-mengunjung dari rumah ke rumah, tiada lagi salam bersalaman. Semuanya sudah berakhir tahun 2020. Kita sudah mulai hidup dalam alam baru dengan the new normal, cara yang terkini, SOP, dan sebagainya. Namun adakah semua itu perlu? Adakah itu caranya kita bersedia menerima kedatangan Yesus kali keduanya? Adakah perbuatan kita selama ini membuat hati kita seperti biasa saja? Mari kita renungkan dari firman Allah. Sebelum itu, tarikh perayaan Krismas tidak terdapat dalam Alkitab. Tidak disebutkan. Yang ada tertulis dalam Alkitab hanya apa yang terjadi pada malam itu. Sebelum kedatangan Yesus sebagai bayi ke dunia, ianya sudah pun dinaubat kedatangannya. Selepas kelahiran Yesus oleh Maria Periawan adalah kebaktiannya di Yudea hingga ke kematiannya di atas salib di luar kota Yerusalem. Baiklah, kita adalah satu daripada beberapa gereja yang menyambut Hari Krismas selama ini. Saya harap apa yang saya akan sampaikan diterima dari segi apa yang terdapat dalam Alkitab. Beberapa minggu yang lepas, kita sudah mendengar beberapa firman, pesanan, ajaran, amaran dan sebagainya tentang persediaan untuk menyambut kedatangan Yesus kali keduanya. Saya nak saudari dan saudara keluar dari pandangan ataupun pemikiran di mana seolah-olah menyambut hari Krismas secara duniawi. Persediaan yang kita akan renung kini, sebentar nanti, ialah persediaan untuk abadi. Persediaan
Yang saya maksudkan ialah persediaan rohani. Kita di mana pada hari kedatangan Yesus kali keduanya, kita diterima sebagai biri-biri dan bukan sebagai kambing yang telah dipisahkan. Kerana pada hari itu, Matius 25 ayat 31 hingga 34, Matius 25 ayat 31 hingga 34. Apabila Anak Manusia datang dengan segala kemuliaannya diiringi sekalian malaikat suci, dia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan berhimpun di hadapannya dan dia akan mengasing-asingkan mereka sebagaimana gembala mengasing-asingkan domba daripada kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta." Saudari dan saudara, bolehkah kita elak daripada berlaku perkara ini dari kita? Jawapannya, boleh. Bagaimana? Bagaimanakah cara hidup kita sekian lama ini di bumi ini? Apakah yang kita lakukan supaya kita selalu di mata ataupun di hadirat Allah? Yang jelas sekali ialah hubungan kita dengan Dia, dengan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ke 20, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Ayat 13. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Ayat 18. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Hukuman kerana dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Penghakiman berdasarkan hal ini. Cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan kerana mereka berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya kerana takut perbuatan jahatnya terdedah. Yohanes 3:16 yang kita sebut setiap minggu dalam buku liturgi ianya begini. Kerana Allah mengasihi dunia, Dia memberi anak tunggalnya, Yesus Kristus, demi menyelamatkan kita daripada dosa kita, menjadi pembela kita di surga, dan memimpin kita ke kehidupan. Yohanes 3:16 yang kita sebut setiap minggu dalam buku liturgi ianya begini. Kerana Allah mengasihi dunia, Dia memberi anak tunggalnya, Yesus Kristus, demi menyelamatkan kita daripada dosa kita. Menjadi pembela kita di surga
dan memimpin kita ke kehidupan yang abadi. Saudari dan saudara, persediaan kita harus dibuat sekarang. Perbuatan yang harus kita buat sekarang ialah bukan kad ucapan, bukan pakaian baru, bukan peralatan rumah, bukan semua ini. Tidak salah untuk mempunyai ini sebab yang ada berkat anugerah Allah dari kerja keras kita, titik peluh kita, dari doa-doa kita yang dijawab oleh Allah. Saudari dan saudara seiman, berhati-hati dengan kepercayaan kita ini. Ada kalanya kepercayaan kita campur aduk dengan kepercayaan atau amalan lain. Kita mungkin pernah dengar perkataan Kristopaganism. Inilah satu kepercayaan Kristen dan campuran benda-benda lain. Pada tengah hari ini kita tidak akan berbicara perkara itu, namun cukup setakat ini untuk gerakkan hati kita untuk berwaspada. Satu lagi amaran ialah kita selalunya dengar orang menyebut yang kita harus percaya dengan Yesus. Tetapi jangan sekali-kali buang adat ataupun amalan kita yang kita terima turun-temurun. Jangan sekali-kali tinggal budaya dan tradisi kita, kata orang. Ini satu jalan ataupun ajaran yang amat memberbahaya sekali dan tentu boleh menyesatkan kita. Wahyu 2 ayat 4 ayat 5. Namun demikian aku mencelamu. Kerana satu perkara. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sedarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Wahyu 2 ayat 4 ayat 5. Kita sebagai murid Yesus seharusnya ikut Yesus dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh fikiran, dengan sepenuh kekuatan. Kita tidak lagi sebagai kena dipukul ombak. Dalam Efesus 4 ayat 14, maka kita tidaklah berupa kanak-kanak dipukul ombak dan ditiup ke sana kemari oleh setiap angin pengajaran orang, tipu daya manusia, dan putar pelit, muslihat, jahat. Efesus 4 ayat 14. Apa harus kita buat sementara menanti kedatangan Yesus kali keduanya? Nombor 1, berdoa.
Yesus sendiri sentiasa berdoa. Wahai Yesus itu Allah, tetapi kenapa dia selalu berdoa? Berikut adalah bukti bahwa Yesus sentiasa berdoa. Lukas 5 ayat 16. Tetapi Yesus beredar ke tempat yang sunyi dan berdoa. Maka 1 ayat 35. Keesokannya pada waktu subuh, Yesus bangun lalu pergi keluar kota ke sebuah tempat yang sunyi untuk berdoa. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Matius 14 ayat 23. Yesus sentiasa berdoa. Dia tidak pernah meninggalkan hubungannya dengan Allah Bapanya. Doa itu talian hidup rohani kita. Ia amat perlu untuk semua penganut yang percaya kepada Yesus. Berdoa membawa kita dekat dengan Allah. Kedua, mendengar dan mematuhi firman. Dalam perkataan Inggrisnya, discerning. Tetapi Yesus berkata, bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mematuhinya. Lukas 11 ayat 28. Dalam Alkitab kita baca macam mana orang yang mencari Yesus supaya sembuh dari apa jua penyakit mereka, dengar firman Allah yang keluar dari mulut Yesus, lalu mereka mematuhi apa yang disuruh Yesus. Mereka menerima kesembuhan mereka. Ada pula yang degil dan mereka tidak dapat ikut kata-kata Yesus. Selain itu, mendengar firman Allah ada juga nisbahnya seperti yang Allah berkata kepada Yeremia. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang benar, yang besar, dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Paulus mengajar orang-orang Filipi bukan saja untuk mendengar dan mempelajari tetapi mengikut apa yang diajarnya. Contoh yang paling baik dalam Alkitab ialah mencontohi Yesus dalam hidup ini. Dalam Filipi inilah saranan Paulus. Segala yang kamu pelajari, terima, dengar, dan lihat dalam diriku, lakukanlah. Maka Allah yang sumber segala damai sejahtera akan bersertamu. Filipi 4 ayat 9. Namun tidak semua yang diajar oleh orang, walaupun dari Alkitab, tidak boleh diterima begitu saja. Kita harus pandai menilai kata-katanya agar bersepadu dan mengikut apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada yang telah menggunakan Alkitab untuk kepentingan mereka sendiri. Ada yang menggunakannya untuk membinasakan orang lain. Kita lihat apa yang Paulus kata dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang lain diberi kurnia untuk mengejarkan mukjizat. Ada yang diberi kebolehan bernubuat,
dan menyampaikan perkabaran daripada Allah. Juga ada mereka yang dikurniai kebolehan untuk membezakan roh-roh. Ada juga mereka yang dikurnia untuk bertutur dalam pelbagai lidah. Dan ada pula yang diberi kurnia untuk mentafsirkan lidah-lidah itu. 1 Korintus 12 ayat 10. Kita tidak boleh beza yang mana kebenaran dan yang mana pembohongan, kecuali kalau kita ada disiplin dan kemampuan untuk memahaminya. Kalau kita tidak baca, tidak belajar, dan tidak ingin mencari kebenaran, bagaimana kita tahu itu adalah kebenaran? Yohanes 8:32. Maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Yang ketiga, beri perhatian. Kitab suci Taurat ini tidak akan lekang daripada mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam supaya engkau berhati-hati melakukan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berjaya. Yosua 1 ayat 8. Kita diminta bukan sahaja membaca tetapi menyebutnya selalu, iaitu kitab suci ini tidak akan lekang daripada mulut kita. Dan kita dikehendaki untuk merenungkannya. Dengan itu, datangnya satu amaran agar kita sentiasa berhati-hati melakukan segala yang tertulis dalam Alkitab. Daripadanya datanglah berkat Tuhan. Berikut ialah dorongan saranan untuk terus tumpukan perhatian dalam kehidupan roh ini. Saudari dan saudara, berikut ialah pesanan disiplin dan ini menerangkan tentang kemuridan. Setiap ahli sukan yang bertanding dalam sukan berlatih dengan gigih kerana ingin mendapat mahkota, walaupun mahkota itu tidak kekal. Tetapi kita menjalani latihan yang ketat untuk mendapat mahkota yang kekal. Oleh itu, aku terus-menerus lari ke garis penamat. Juga seperti ahli tinju, aku tidak mahu mensia-siakan tumbukanku. Aku bersungguh-sungguh melatih tubuhku untuk menguasai diri supaya aku tidak ditolak setelah mengkabarkan Injil kepada orang lain. 1 Korintus 9 ayat 25 hingga 27. Ayat ini selalu kita baca dalam pengumuman dalam surat kabar tentang kematian seseorang yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25 hingga 27. Yang keempat, ingatlah janji Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 yang tiap hari Ahad kita sebut bersama, yaitu Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah janji Allah kepada kita, yaitu kalau kita percaya kepadanya
dan pilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kepadanya lah kita mencari tempat berteduh dan Dialah kubu keselamatan kita. Dilindungi dari kebinasaan. Saudari dan saudara seiman, tanpa iman janji ini mungkin sia-sia sahaja. Kerana janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa mereka akan menjadi waris dunia ini bukanlah melalui hukum Taurat, tetapi melalui perbenaran yang diperolehi dengan iman. Roma 4 ayat 13. Kita juga dijanji oleh Allah bahwa kita boleh menghadapi cubaan dengan bantuan Allah. 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap cubaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Allah juga berjanji untuk menganugerahkan hidup abadi kepada orang-orang yang percaya. Barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka akan menerima anugerah ini. Markus 16 ayat 16. Sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 10 ayat 27 ayat 28. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku sumber mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Yang kelima, memohon Allah merubahkan hati kita. Sekarang pula, apa perlu kita buat dalam keadaan bersiap sedia menanti kedatangan Yesus kali kedua? Perubahan kepada hati kita. Antara perubahan kepada hati kita ialah nombor 1, memohon Allah mengubahkan hati kita. Imamat 30 ayat 6. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu serta hati keturunanmu sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu supaya engkau dapat hidup. Berdoa agar hati kita disentuhi oleh Roh Kudus Allah. Dia membentuk hati setiap orang. Dia mempertimbangkan seluruh perbuatan kita. Mazmur 30 ayat 15. Allah ialah pencipta kita. Dia boleh buat. Nombor 2. Memperbaharui hati kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Dengan demikian kami tidak tawar hati, walaupun manusia lahiriah kami kian merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui setiap hari. Yang ketiga, membersihkan hati kita. Mazmur 51 ayat 10. Ciptakan hati yang bersih dalam diriku, ya Allah.
dan pulihkan semangat wajah dalam jiwaku. Tuhan membersihkan hati kita dengan iman. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 ayat 9. Allah yang mengetahui manusia, hati manusia, telah bersaksi akan mereka itu dengan memberi mereka Roh Kudus sebagaimana diberinya kepada kita. Allah tidak membezakan mereka dengan kita sedikit pun. Dia menyucikan hati mereka kerana iman mereka. Penyucian menerusi firman. Hati ingin mematuhi perintah Allah. Yang keempat, kiranya dia mencondongkan hati kita kepadanya sehingga kita mengikuti segala jalannya dan berpegang teguh pada segala perintahnya, ketetapannya, serta peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 58. Untuk ada hati menuruti perintahnya. Yang kelima, hati ingin mengenali Allah. Aku akan mengurniakan kepada mereka hati yang dapat mengenalku, bahawa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, kerana mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Yang keenam, hati menuruti perintah Allah. Selalunya hati kita melanggar peraturan perintah. Jarang betul kita ingin menuruti perintah Allah. Itu pun kerana kita takut. Kalau tidak, memang kita tidak peduli sama sekali. Mohon dari Allah untuk memiliki hati yang ingin menuruti perintahnya. Yang ketujuh, hati memuji dan menyembah Allah. Kita manusia dicipta untuk memuji dan menyembah Allah. Aku akan mengurniakan kepada mereka satu hati dan satu jalan hidup sehingganya mereka bertakwa kepadaku sepanjang masa demi kebaikan mereka dan keturunan mereka kelak. Yeremia 32 ayat 39. Manusia dicipta untuk bertakwa, memuji dan menyembah Allah sahaja. Yang ke-8, kita diajak untuk sentiasa mencari hadirat Allah. Di sana pula kamu akan mencari hadirat Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap menemuinya, asalkan kamu mencari hadiratnya dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu. Ulangan 4 ayat 29. Saudari dan saudara seiman, bertaubatlah. Kembali kepada Allah dengan hati yang ingin bersamanya, hati mencarinya, dan Dia sudah berjanji akan mengampuni segala dosa-dosa kita asalkan kita bertaubat dengan sepenuh hati kita. Kita tidak tahu bilakah Yesus akan datang kali keduanya ke dunia ini. Sebab itulah kita harus bersiap sedia. Pilihan dalam tangan kita sendiri. Peluang masih ada. Jangan lepaskan peluang ini.
Esok mungkin tidak ada, yang ada hanyalah sekarang. Untuk kita sujud di hadiratnya dengan penuh penyesalan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami ucapkan ke atas semua firman Bapa yang kami telah dengar. Pimpinlah kami, bawalah kami bersamamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama anak Yesus, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maranatha, Yesus datang segera. Yesus akan datang kali keduanya. Dan tidak ada sesiapapun, termasuk Yesus sendiri, yang tahu bilakah hari dan masanya. Amin. Pengakuan iman Nasia. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan, bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan. Untuk kita dan keselamatan kita, Dia turun dari surga. Oleh kuasa Roh Kudus, Dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus. Dia Tuhan, pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya pada eklesia yang satu, kudus, katolik, dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang yang telah mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Doa syafaat. Marilah kita berdoa untuk eklesia, negara kita, dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Ya Bapa, terima kasih kerana kita dapat menyembah-Mu dalam keadaan sihat. Kita doakan agar semua umat-Mu bersama dalam satu hati dan iman menyembah-Mu di mana-mana jua. Kita sujud kepada belas kasihan-Mu ya Bapa. Kita meminta ampun atas setiap dosa kita, segala kelemahan dan kekurangan kita dalam kita menyembah-Mu. Kita sedar dalam apa yang berlaku, ya Bapa, Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, dan kepada Engkau-lah kami menaruh harapan dan keselamatan kami. Kami bersyukur terhadap kasih kurnia yang berlimpahan dari Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, kita doakan berkat dan perlindungan Engkau kepada Bishop Provinsi Asia Tenggara, Nalter Taiz,
Bishop Diocese Kuching dan Lord Jude, penolongnya Nelson, kurniakanlah kepada mereka kepintaran, kebijaksanaan yang luar biasa yang datangnya dari Engkau ya Bapa, untuk membuat perancangan dan mentadbirkan provinsi dan Diocese Kuching ini mengikut detik hati Engkau ya Bapa. Biarlah pengorbanan dan keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus, anak-Mu, tetap menjadi dorongan untuk domba-domba di ladang tua ini melangkah maju dengan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk bika kami di TJAC, Reverend Calvin, penolongnya Reverend Lawrence, Reverend Richard, dan Reverend George. Kita doakan Engkau berkati mereka dengan keteguhan iman, kesehatan, serta damai sejahtera yang datangnya dari Engkau dalam mereka bekerja untuk Engkau. Ya Bapa, Engkau perkasakan mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka tabah serta berani melakukan perintah-perintah Engkau ya Bapa. Untuk negara Malaysia, kita doakan keamanan, kesejahteraan di seluruh negara walaupun dalam pandemik COVID-19 ini. Berilah kebijaksanaan, kesabaran kepada pemimpin untuk membuat perancangan untuk mengawal penularan COVID-19. Lebih-lebih lagi di negeri Sabah, di Selangor dan wilayah Persekutuan. Kita juga doakan Engkau perkuatkan barisan hadapan yang bekerja dan lindungi mereka dan keluarga mereka dari jangkitan COVID-19. Engkau perkuatkan mereka dari segi mental untuk mengharungi cabaran dari hari demi hari. Kita doakan kerajaan yang setia ada agar mereka sedar dan takut dengan Engkau ya Bapa dalam mereka melakukan tanggungjawab mereka kepada rakyat dengan penuh amanah. Dalam mereka merancang untuk membaik pulih ekonomi ya Bapa, pandulah mereka, berkatilah mereka agar mereka membuat keputusan yang sebaik-baiknya yang dapat menolong rakyat yang merasa keperitan hidup disebabkan kekurangan sumber punca pendapatan. Bantulah mereka dalam mereka membuat perancangan untuk golongan miskin, pekerja asing, golongan minoriti yang memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi dalam masa pandemik ini ya Bapa. Engkau sentuhlah jiwa pemimpin agar setiap lapisan masyarakat dapat merasa berkat dari Engkau yang telah Engkau kurniakan kepada negara ini. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Di luar negara, kita juga berdoa belas kasihan-Mu untuk negara-negara lain di benua Asia, Amerika, Eropah yang teruk dilanda pandemik ini. Engkau lindungilah rakyat mereka, para barisan hadapan mereka. Biarlah satu dunia bersatu, merendahkan diri, menolong sesama sendiri, belajar dari satu sama lain untuk memerangi pandemik ini. Dalam pada itu ya Bapa, kita bersyukur atas belas kasihan Engkau ya Bapa, kerana sudah ada kemajuan dalam penghasilan vaksin. Kita doakan agar vaksin tersebut dapat berjaya menyembuh pesakit-pesakit serta dapat diagih-agihkan secara berleluasa untuk seluruh dunia yang memerlukannya. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami bagi mereka yang sakit di hospital dan di rumah, mereka yang berumur. Biarlah mujizat-Mu tetap berlaku untuk menyembuh mereka. Kita sebutkan nama mereka di dalam hati kita agar mereka sedar ya Bapa, Engkau yang menjamah mereka untuk penyembuhan mereka, dan agar Roh Kudus tetap bekerja di dalam jiwa mereka. Dengan ini ya Bapa, kita serahkan semua kita
kerja kita, negara kita kepada Engkau. Bapa yang pengasih, terimalah doa ini demi anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Doa tanpa perjamuan kudus. Marilah kita berdoa dan memuji Allah Bapa kerana Yesus Kristus menjadi pengantara kepada kita. Marilah kita berdoa supaya kita dapat menerima Yesus Kristus di dalam hati kita, supaya Dia dapat memelihara dan menguatkan kita. Tuhan Allah bersama dengan semua orang Kristian di setiap gerejamu, dalam eklesiamu, di mana tubuh dan darah anak-Mu diberikan sebagai korban yang kudus dalam sakramen Eucharis. Kami memuji serta mengenangkan-Mu. Kami memberikan tubuh dan roh kami kepadamu. Pimpinlah kami bersama dengan Engkau setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, ketika ini kami tidak berkesempatan untuk menyambut Engkau dalam tubuh sakramen yang telah Engkau arahkan kepada kami. Tetapi kami memohon supaya Engkau berada di dalam hati kami setiap hari. Kami memuji Engkau kerana Engkau telah turun untuk menjadi manusia, kerana pelayanan-Mu Engkau menderita ketika di dunia ini, telah mati, bangkit kembali, dan keberangkatan-Mu ke syurga. Kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Janganlah Engkau memisahkan kami daripada-Mu, tetapi biarlah kami merasai kasih-Mu setiap hari. Amin. Tuhan, kasihanilah kami yang berada di sini. Kasihanilah kami semua eklesiamu. Biarkanlah kami kerendahan hati, hati yang mengasihi Engkau dan semua umat-Mu, hati yang suci dan hati yang boleh menahan keinginan diri. Bantulah kami untuk hidup lebih baik berbanding sebelum ini. Bantulah kami untuk takut akan Engkau dan selalu mendahulukan Engkau dalam segala perkara. Dalam semua pekerjaan dan kesusahan kami mendapat kekuatan daripada belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami semua manusia, kerana Engkau telah mati untuk memberi kehidupan kepada semua orang. Berikanlah kami belas kasihan dan pengampunan kepada semua orang yang masih hidup. Berikanlah keselamatan dan kehidupan kekal kepada mereka yang telah meninggal dunia. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh Juru Selamat kita. Bapa kami di syurga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunlah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah bawa kami ke pencubaan, tetapi bebaskanlah daripada yang jahat. Kerana Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selamanya. Amin. Damai Kristus Tuhan kita, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin.